Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Alright, so macam mana yang korang semua tahu, dah berapa minggu ni tak ada video langsung dalam ID Studio. Tapi sekarang ni ID Studio dah kembalilah. Tak lain tak bukan bersama dengan Wibro, abang Zaf kita. Assalamualaikum gang, Wibro is back, ID Studio is back. Kalau korang belum check lagi part 1 collaboration kita orang dekat Wibro, korang boleh check lah. Korang pergi channel Wibro, link dekat bawah, korang boleh check kat sana lah. Di mana kita orang borakkan pasal prediction 1054. Ada cerita bagi sikit. Saja nak tambah bagi tu. Bagi the clown. Bagi. Tapi tak ada cerita bagi pun. Cerita pasal ya betul. Cerita pasal Rokyugyu lah banyak. Mainly kita cerita pasal Rokyugyu right kat sana. Alright, so korang boleh check kat situ. Dan dekat dalam video kali ni kita orang nak borak pasal Road to Laugh Tale Volume 1, Volume 2 dan juga Volume 3. Tapi Volume 2 dengan Volume 3 tu kita orang tak nak sentuh banyak. Kita orang nak sentuh banyak dekat Volume 1 ni, which is tentang Road Poneglyph. Bukannya pasal Rock Zebek ke apa ke, bukan. Tapi nak cerita pasal Road Poneglyph. Sebab Road Poneglyph tu adalah benda yang penting lah. Pada saya, information yang paling penting buat masa ni. Dalam banyak-banyak, itulah paling penting. Pasal kuasa Luffy ke apa tu penting juga. Tapi itu kita boleh tolak tepi dulu. Road Poneglyph ni sebenarnya memang penting lah. Sebab Road Poneglyph ni adalah punca ataupun hanya satu-satunya jalan nak pergi Laugh Tale. Betul tak bang? Betul. Mungkin ada jalan belakang kalau Blackbeard tahu. Tuh, jalan belakang. Ya, Blackbeard tu dia misteri kan. Boleh jadi. Alright, so Poneglyph dalam Road to Laugh Tale Volume 1. Betul tak bang? Yes, Volume 1. Okay. Alright. Volume 1 sebenarnya aku ada buat video kat sebenarnya. Tapi Volume 2 and 3 aku tak buat. Aku dah balik kampung kan. Faham, Raya Haji kan hari tu. Raya Haji kan. Okay, tak apa. Korang boleh check video Abang Zaf untuk Road to Laugh Tale Part 1 Volume 1, sorry. Dan dia ada cerita macam semualah kat dalam tu. Dia buat review kan? Abang buat review kan? Aku buat collab dengan Mampan sebenarnya. Dia tajuk dia bukan okay, Road to Laugh Tale tu ada reaction and then ada video kat. Video tu sebenarnya tak tajuk Road to Laugh Tale pun. Tajuk dia pasal Shanks, Poneglyph, Elbaf saja, clickbait. Alright. Okay. Alright, so korang boleh check video tu dekat Abang Zaf kalau korang nak tengok opinion dia. Dan juga kalau korang nak tengok collaboration dengan Mampan lah, korang boleh pergi tengok kat sana. Alright, so dekat channel ID Studio ni, ni sebenarnya awkward tau, dah lama tak buat video ni. Alright, so kalau ada macam ter-awkward sikit tu, kita minta maaf lah kat korang semua. Alright, so kita start dulu dengan 3 possible location yang Oda dah bagi tahu dekat kita lah, which is Elbaf, Full Lake ataupun Beehive. Tempat Beehive, tempat Blackbeard tu. Dalam bahasa Jepun saya lupa nama dia, tapi dulu saya suka cakap dalam bahasa Jepun tu. Dan Vira bang. Vira bang. Okay, Elbaf dulu kita nak borakkan. Alright, Elbaf, satu pulau yang memang dah di-hypekan daripada dulu lagi. Daripada sebelum Timescape. Dan kita tahu Usopp. Ya betul, daripada sebelum Timescape lagi. Dekat apa nama arc tu, Enies Lobby pun dah dicakap pasal benda ni, which is ada 2 giant tu yang ada Enies Lobby punya tu. Little Garden kan? Little Garden yes, dan juga Enies Lobby. Betul. Little Garden Dory dengan Brogy kan? Yes. Dua tu. Dan kalau yang dekat Enies Lobby yang saya mention tadi tu, yang 2 orang tu lah saya lupa nama dia. Dan lepas tu kita juga ada flashback Big Mom, which is dekat Elbaf jugalah. Apa yang jadi dekat Elbaf tu semua. Lepas tu kita ada Hairudin yang merupakan salah seorang daripada Straw Hat Grand Fleet punya gang. Itu pun sebenarnya itu pun sebenarnya point juga tu tau, untuk Luffy and the gang pergi ke Elbaf lah. Alright bang. So, soalan pertama saya untuk abang. Ya. Soalan pertama, adakah Elbaf ni ada kaitan dengan Shanks? Sebabkan aku dah pernah buat video yang pasal tu, ada aku dan berharap ada. Berharap ada lah. Maknanya harap-harap bila pergi Elbaf tu jumpa Shanks lah. Sebab apa? Sebab kita tahu Emperor ni diorang ada kawasan jajahan diorang kan. Jajahan So Big Mom ada Whole Cake Island, Kaido ada Wano. So Shanks kita tak tahu Shanks ni dia jaga mana kan. So boleh jadi Elbaf lah tempat jagaan Shanks. Dan boleh jadi Elbaf tu tempat Shanks menyimpan Poneglyph yang terakhir. Sebab dia nak mengelakkan orang yang tak sepatutnya lah pergi ke Laugh Tale tu. And then ada dalam video tu orang mention juga pasal Shanks punya crew dia ada tema Viking
tema Viking. Yes. So kalau ingat waktu dia jumpa dengan Ace dalam gua tu kan, pakaian dia macam pakaian Viking tu kan. So boleh kaitan dengan Elbaf juga. Dan ada orang kaitkan Viking punya god ke apa tah, siapa tah nama dia, God of Tyr nama Tyr. Dan Tyr tu pun tangan dia tak ada, tangan sebelah dia tak ada. So boleh relate dengan Shang lah. So dalam betul So itulah pendapat aku pasal Shang dan juga Elbaf. Alam macam mana? Menarik. Saya pun sama juga macam abang, tapi main point saya adalah yang tadi itulah, which is yang abang pun dah mention. Setiap Yonko ni ada kawasan jajahan masing-masing. Contoh Kaido ada Wano, Big Mom ada Whole Cake Island, ada Totoland lah kan, kita boleh cakap Totoland. Dan si Blackbeard ada Fulalet ataupun Beehive tadi itulah. Hachinosu dalam bahasa Jepun dia. Teringat balik. Hachinosu. Kalau salah korang boleh betulkan, tapi rasanya Hachinosu. Dan Shanks ni misteri. Kita tak tahu dia ni punya kawasan jajahan. Kita tahu satu, tapi kita tak tahu nama pulau dia, which is dekat cover story yang Bartholomew pergi bakar bendera Shanks tu. Oh, that one. Yeah. Tapi kita tak tahu tu pulau apa. Tapi Shanks ni pun dengan Elbaf ni sebenarnya ada kaitan juga tau sebenarnya kalau kita ikut teori. Elbaf ni untuk pengetahuan korang susah nak masuk. Perairan dia tu kalau korang, untuk pengetahuan korang, susah nak masuk. Dia dikelilingi oleh Sea King tau. Ikan-ikan besar semua dekat Elbaf ni. Elbaf ni senang cerita macam Wano, tapi dia pada saya lebih susah sikit lah nak masuk. Elbaf ni. So saya rasa Shanks boleh jaga lah tempat ni. And siapa lagi nak jaga tempat Elbaf ni? Shanks je lah. Shanks je. Tak ada tiba-tiba logiknya tiba-tiba Blackbeard kawal Elbaf tu. Saya rasa tak logik Blackbeard jaga tempat tu. Tak logik. Sebab kalau Blackbeard jaga, saya minta maaf kepada peminat-peminat Blackbeard, tapi saya rasa mungkin tempat tu akan jadi tempat kekejaman. Tengok sendiri Fulalet jadi macam mana. Tengok Hachinosu tu sendiri. Elbaf ni saya rasa boleh antara cakap country yang masih lagi aman. Which is kita tak pernah dengar Elbaf ni apa pun, kecuali yang Big Mom pergi habiskan itu dah cerita lama lah tu kan, 40 tahun lepas kan itu. Betul lah. So saya rasa ada kemungkinan Shanks lah, sebab kita tahu Shanks juga, orang dekat dunia One Piece ni takutkan Shanks ni. Kita pun tak tahu kenapa, tapi ramai orang memang takutkan Kagami ni lah, kecuali si Blackbeard tu lah. Even Blackbeard pun sebenarnya boleh cakap dia takut Shanks juga abang. Waktu Marineford dia tak berani nak lawan. Boleh jadi juga kan. Dah takut macam dia acknowledge lah yang strength tu kuat. Shanks tu kuat. Ya, okay. Alright, so itu dia tentang Elbaf, which is ada kaitan dengan Shanks. Ada lagi tak sebab-sebab lain abang rasa kenapa mungkin Road Poneglyph yang terakhir ni ada dekat Elbaf? Sebab aku rasa itu next destination untuk Straw Hat Pirate. Sebab ada kaitan dengan Usopp semua. So kalau jadi next destination, lepas ni kita dah tak ada villain-villain yang macam Yonko apa kan. So just get the damn Poneglyph and go lah. Dan saya rasa Elbaf ni pun tak adalah satu negara yang kita kena selamatkan. I mean macam Wano ada kisah dia sendiri. Elbaf ni saya rasa nak selamatkan daripada siapa kan? Boleh jadi Elbaf ni macam Zo, macam dia shot dia Kalau jadi macam Zo tu best. Macam tu. Dia macam tenang je kan. Tapi nampak Zo tenang, tapi ada Poneglyph, ada Road Poneglyph tu. Information dia tu sendiri guys. Oda ni dia bijak tau. Dia tak bagi kita villain yang kuat-kuat, tapi dia bagi kita information kat situ. That's why Oda is the best. Okay, ngomong. Alright, untuk seterusnya, which is Pulau Hachinosu, which is Fulalet ataupun Beehive kan? Beehive Island, ya. Which is Pulau Blackbeard. Adakah Blackbeard menyimpan benda tu di situ? Boleh jadi. Sebab aku ada isu antara Luffy dengan Blackbeard ni. Luffy sekarang kalau dia dah dapat Poneglyph Wano, dia dah ada 3 Poneglyph. Blackbeard satu apa pun tak ada. So kata nak bagi fight fight antara dua-dua nak jadi Pirate King kan. Macam kau dengan member kau lewat exam kan, takkan seorang dapat A, seorang tu baru dekat takat D kan. So aku berharap juga. Sebab tu lah aku sangat-sangat berharap Blackbeard datang Whole Cake Island untuk mengambil Poneglyph. Of course nak tengok katakuri semua tu kan, tapi aku nak Blackbeard at least ada something. Sekarang Luffy dah ada 3 kan. So boleh jadi the final one dekat Blackbeard,
boleh jadi possibility so that Luffy akan berhadapan dengan Blackbeard sebelum ke Laugh Tale. Alright. Faham. Dan Beehive tu sendiri ataupun Hachinosu tu sendiri akan jadi tempat persinggahan Straw Hat juga saya rasa, sebab tempat itu adalah tempat Rocks di Zebek dulu berkumpul kan. So saya rasa somehow dia orang akan kumpul kat situ lah, sebab ataupun adakah possibility jadi Blackbeard dengan Luffy ni akan berjumpa dekat Laugh Tale, bergaduh kat situ? Boleh jadi juga sebenarnya, tapi okey je, aku tak kisah pun. Tapi sebenarnya jumpa kat mana-mana pun sebenarnya tak kisah pun kan. Jadi jumpa lah. Tapi kalau sebelum Laugh Tale ataupun dekat Laugh Tale tu jadi epic lah. Tapi aku rasa dia akan jumpa sebelum Laugh Tale. Dia akan kalahkan sebelum Laugh Tale, and then jadi Pirate King, and then baru settle world government punya hal. Aku rasa. Faham. Okay. Kalau macam saya pula, saya predict yang mungkin diorang Straw Hat Pirate ni akan pergi ke Laugh Tale dulu, and diorang akan belajar, sebab bila dah sampai Laugh Tale tu diorang akan dapat tahu semua benda kan, menurut Roger dan juga Rayleigh kan. Which is diorang akan tahu pasal Void Century, everything semua tu kan. So bila diorang dah tahu pasal benda tu, baru diorang akan pergi lawan dengan world government. Kalau macam saya lah, Blackbeard ni kita tolak dulu, tapi saya rasa diorang akan pergi Laugh Tale dulu, dan diorang akan pergi lawan government lah. Sebab tu lah ada teori kata yang apa lepas ni Red Line dah tak ada lah apalah tu, sebab diorang dah belajar tau pasal benda tu. Dan diorang pun kalau kan ikutkan ni, Wano ni ada Pluton tau, kiranya diorang dah ada satu ancient weapon dekat diorang. Faham. Dan kalau tambah Shirahoshi dah ada dua bang. Ya, betul aku cakap Luffy dah leading jauh. Ancient weapon dia dah ada. Poneglyph dah ada, Awaken pun dah awaken, power wise. So Blackbeard must do something lah. Betul. Patutnya Blackbeard ni kena ada something lah. So saya rasa itu je lah kot untuk Hachinosu. Saya rasa tak ada apa lagi kot. Ke abang ada nak tambah apa-apa lagi? Possibility kenapa tempat ni? Ke mungkin bekas rock di Zebek ke, tapi saya rasa tak kot, sebab Poneglyph ni dulu ada dekat Fisherman Island. Betul-betul. Mungkin kalau bagi Beehive mungkin ada flashback pasal Zebek ke kan. Zebek. Tapi aku rasa tak sangat lah, tak ada apa nak tambah lah. Tak ada. Alright, okay, itu untuk lokasi yang kedua. Okay, kita pergi ke lokasi ketiga lah, which is Vira. Satu lokasi yang boleh dikatakan memang misteri. Dimensionkan pun hanya sikit je, tak banyak. Pertama kali dimension di chapter 96, kalau salah korang boleh betulkan kat bawah. Di mana Nami dapat surat khabar, lepas tu dia ada cakap pasal negara Vira. Tapi kalau dalam translation dia tulis Villa. English punya lah. Okey bang, Vira ni sendiri adalah tempat yang dulunya katanya aman, dan untuk pengetahuan abang, saya rasa abang tahu kot, Nolan pernah datang situ. Yes, dalam dalam Road to Laugh Tale tu cerita kan, Nolan dengan pergi situ. Sebenarnya sejujurnya sebelum keluar Road to Laugh Tale tu aku tak pernah dengar Vira ni. Aku pun dah lupa lah. Saya pun. Saya pun. Bila baca balik, ada kaitan dengan Nolan kan. Okay. Dia macam Vira tu kan, bila kita baca Road to Laugh Tale tu macam out of nowhere tau benda tu. Tapi sejujurnya kita memang tak tahu apa-apa sangat. Most probably kita tak pergi lah Vira ni. Kita lebih ke arah Elbaf lah, ataupun Full Alert ni. Ya betul. Tu pendapat aku. Dan Kak Vira ni sendiri adalah dulunya tempat yang memang aman, tapi sejak beberapa tahun yang lepas dekat dunia One Piece itu dah berlaku peperangan, dan revolutionary datang untuk amankan tempat tu lah. Itu paling senang lah untuk korang faham tentang Vira ni. Dan Vira ni dekat Grand Line, tapi kita tak tahu sama ada dekat New World ataupun Paradise. Dan tak tahu lagi. Itu je kot. Belum. Saya try cari information, kita tak tahu lagi kat mana. Tapi kat Grand Line lah, tapi tak tahu kat mana lagi. Tapi kalau nak kata Paradise macam tak logik pula kan, sebab takkan nak patah balik sana ke Paradise kan. So saya rasa kat New World lah kan. Boleh jadi. Dan mungkin tak kot, mungkin Poneglyph ni tak kat sini kot, sebab tak tahu, tak tahu apa sangat kan. Lagipun kita sekarang nak cepat tak ada. Macam Final Saga ni bagi lengkap kan, kita pergi yang kita tahulah kan. Betul. So itu je lah kot. Kita orang memang tak boleh nak buat apa pasal Vira ni, sebab tak tahu apa sangat. Just tahu dia ada kaitan dengan Revolutionary Army. Kalau ada pun Poneglyph kat situ, mungkin Dragon yang akan bantu Luffy lah, and Revolutionary Army lah. Ataupun mungkin sebenarnya kan, Vira ni lah tempat Sabo and the gang lari selepas dia orang escape daripada Marijoa tu. Orang ingat dia orang dah tak ada, tapi sebenarnya dia orang duduk kat Vira ni. Menarik sebab dia memang ada kaitan dengan Revolutionary kan. Markas ke apa? Bukan markas. Tempat lah kan. Tempat dia. Mungkin lah kot. Mungkin boleh jadi. Kan? Boleh. Sebab benda ni macam
Ada sebab Oda letak Vira ni dekat sini. Mesti ada sebab. Kalau bukan tempat Road Poneglyph pun. Faham. Mesti ada sebab. So itu je lah kot yang kita boleh borakkan pasal Vira ni. Yes. Dan ini 3 tempat ni memang main lah. 3 tempat utama yang Oda bagi tahu dekat kita. Dan yang lain tu ada jugalah. Contohnya macam balloon terminal lah apa tu. Saya rasa tak kot. Oda ada mention dalam Road to Laughter tu yang tak semestinya 3 tempat ni yang ada Poneglyph, tapi aku rasa lah, antara 3 tempat tu lah. Aku rasa lebah lah. Kenapa dia highlight? Mesti sebab dia highlightkan 3 ni tau. Mesti ada sebab. Mesti ada reason. Dan saya pun berpendapat Elbaf lah. Okey, settle. Okey, itu untuk Road Poneglyph. Okey, itu untuk part 1 lah, volume 1. Dalam volume 1 ada juga pasal history Roger dan juga Rocks di Zebek lah. Just timeline je lah. Korang boleh baca. Timeline ni lah. Dan dekat volume 2 adalah berkaitan Blackbeard dan Shanks. Betul tak? Yes, Blackbeard dan Shanks. Itu pun saya rasa kita pun dah banyak kali borakkan lah pasal Shanks dengan Blackbeard tu. Ada tak information baru bang kat situ? Jap, yang 2 tu ada pasal pedang lah ke? Tu yang ketiga lah. Sekejap aku tengok. Saya tak berapa ingat abang. Tapi betul lah dia Blackbeard dengan Shanks. Kira dia orang macam nak tease lah, sebab sekarang kita dah ada 2 Emperor yang baru kan. So betul. Apa reaksi kedua-dua Emperor yang lama ni kan, Blackbeard dan Shanks kan. So okay, dia ada cerita pasal Reverie punya isu, apa yang jadi pasal Reverie. Kira sekarang ni ada, tapi like basically yang dicerita pasal Reverie tu yang kita dah tahu lah kan. Basically ni semua kita dah tahu, cuma dia kumpulkan balik bagi dalam satu info, bagi kita ingat balik So Reverie ada pasal Seven Warlord tu abolish, ada pasal Sabo nak tahu, and then pasal Alabasta kan, VV. Ya betul, ada something jadi dekat kerajaan Alabasta. Okay, and then last kali Emperor jatuh lah. Okay, dalam ni lah pasal pedang tu. Dalam pasal pedang. Okay. Abang ada nak tambah apa-apa ke pasal pedang tu? Pedang tu tak ada apa sangat, just dia bagi tahu balik lah. And pedang Roger is sekarang ni ada 4 lah pedang yang dah confirm Supreme Grade kan. Pedang Roger, Whitebeard, Mihawk dengan satu tu Shodai Kitetsu. Tak tahu lagi siapa pemedangnya, tapi orang kata Gorosei tu lah. Gorosei tu lah yang botak tu kan, yang macam Muhammad Gandhi tu kan. Yes, yang tu lah predict kan. So and then saya pun predict dia Shodai kat dia. Saya rasa. And then dapat tahu yang Kaido punya bukan ungraded. So aku pernah predict lah yang Kaido punya graded, tapi salah lah kan. Okay, so tapi aku predict Roger and nama pedang dia Ace. So itu menarik. Ace tu dia namakan anak dia daripada pedang dia. And then cakap pasal pedang ni, aku rasa Enma satu hari nanti akan jadi pedang yang ke-13 lah dalam Supreme Grade. Bila Zoro dapat dengan Zoro lah. Bila Zoro dapat hitam. Zoro kekalkan Enma ataupun tukar Nidai Kitetsu? Enma. Enma lah kan. Enma. Saya memang harap dia akan pegang Enma lah, because kita tahu Enma dah choose dia, which is dah unlock dia punya Hawa Shokuaki. Yes. So excited lah. Excited nak gunakan pedang tu lawan dengan Shiryu. Tiba Shiryu. Tapi hype Zoro lawan Shiryu. Betul. Tu je kot yang Road to Laughter part 2. Okay, so part 2 tak ada apa-apa sangat. Kita pergi ke part 3 pula, which is part 3 ni ada pasal buah Devil Fruit. Dia dah confirmkan yang buah Devil Fruit Luffy adalah apa bang? Paramecia dan Mythical Zoan. Luffy seorang je yang buah dia ada 2 kategori. Itulah Oda dah confirmkan lah. So Luffy bukan Mythical Zoan je, maknanya kan jadi 2 type lah kan. Sebelum ni kan orang cakap rupanya Luffy punya bukan Paramecia tapi Mythical Zoan. No, it is both Paramecia and Mythical Zoan. So bergema dah. Kau punya earphone terbuka. Okay. Right. Okay. So itulah basically dalam Road to Laughter aku rasa dia listkan semua Devil Fruit yang ada kan. Ya betul. Dia listkan orang ni makan apa, orang ni makan apa. Kecuali Rokyugyu. Tak ada kan. Okay.
And then kalau peras kalau Rokugyu memang tak ada kan? Tak ada lagi. Tak ada kan? Okay. Lepas tu bawah dia tu saya tak ingat apa, tapi saya rasa benda yang kita pun dah tahulah. Sebab kan? Yang hujung ni takkan Adam tak ingat. Yamato Yamato, design Yamato. Muka dia awal-awal lain lah, agak garang lah awal-awalnya. And Oda memang daripada awal nak buat dia ni gender gitu-gitulah, pelik kan. Yalah. Tapi confirm dia perempuan guys. Okay. So apa lagi? Ada pasal Joy Boy dengan Nika ni kita dah tahu lah. Just repeat balik lah. Nanti ni Joy Boy ni nantilah. Mesti Oda akan spam more. Betul. Alright guys, itu je untuk One Piece Road to Laugh Tale Volume 1, Volume 2, Volume 3, which is antara semua ni yang paling saya rasa benda yang patut kita fokuskan adalah itulah yang tadi kita borak panjang tu, which is the final Poneglyph. Yes, dan akan ada Volume 4. Aku rasa akan keluar hari ni ataupun esok. Selalunya kalau tu hari Isnin selalunya. Isnin lah. To Laugh Tale Volume 4. Kita tak tahu apa-apa lagi tak ada info lagi pasal Road nombor 4. TCB sekarang kata hari ni atau esok sebenarnya. Oh, okay. So, tapi yang tu mungkin kita translate campur dengan collab. Nanti kita campur dengan collab nantilah dengan chapter baru. Kalau minggu depan tak ada chapter, mungkin kita akan buat benda tu. Ada. Jumaat ni chapter baru. Ada. Oh, ya ke? Ya, Jumaat ni chapter baru. Ui, cepat. Ui, kena elak spoiler ni. Okay. Alright. Itu je daripada kita orang untuk kolaborasi kali ni, di mana kita orang borakkan pasal Road to Laugh Tale, which is dah cover the entire lah Road to Laugh Tale volume ni. So abang ada nak tambah apa-apa kat dia orang? Tak ada apa lah. Betul lah, Julai 24. Tak ada apa-apa. Okay. So betul lah, Jumaat ni kalau tak ada apa-apa. And jangan komen spoiler. Jangan komen spoiler. Yes. Yes. Saya tak tahu video ni keluar bila, tapi kalau dah keluar ada spoiler, jangan komen spoiler dekat bawah lah. Dan Reaction ID Studio akan keluar malam. Okay. Dah tukar timeline, selalunya pagi kan, tapi sekarang dah tukar malam lah. Di atas faktor-faktor dah busy. Pergi ke universiti. Busy lah. Dah ada kelas pagi kan. So sebenarnya kalau hari Jumaat keluar chapter tu, kena tahan lah. Tahan je tau. Pagi tu tahan je tu. Tak lecture semua tak baca tak boleh lah. Memang kena, kalau buat review boleh lah baca kan, tapi ni sebab buat reaction kan. So kena tahan lah. Memang kena tahan. So Abang Zaf macam biasalah, kalau korang dah lupa pagi kan, abang masih lagi tak tukar kan. Seawal yang boleh lah. Mungkin tengah hari. Seawal yang boleh. Tengok lah kalau sempat. Alright. Alright, itu saja daripada kita orang untuk kolaborasi kali ni. Kita orang rindukan korang dan kita orang gembira untuk kembali hiburkan korang macam ni. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam the next video, the next collab, which is chapter 1054. Macam biasa kita akan bagikan dua bahagian, Abang Zaf dan juga saya untuk 1054 nanti. So kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum guys. Jangan lupa untuk subscribe kedua-dua channel. Korang boleh subscribe Wibro, link kat bawah. ID Studio, tekan butang merah dekat bawah tu. Tak kena bayar, tak kena apa. Kita jumpa lagi dalam the next video. Wassalamualaikum. Ciao. Bye.